yang terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi Muslim khususnya serta masyarakat umumnya. Selain daripada itu juga, para peserta dapat menimba pengetahuan tentang kepentingan persijilan halal Malaysia kepada industri yang menjadi salah satu elemen pembangkit kepada produk halal yang berdaya saing dan memberi manfaat kepada sektor kepenggunaan di Malaysia. Yang berbahagia Ustaz, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Atau cara konvensyen isu semasa halal dan ekonomi Muslim kita pada hari ini diteruskan lagi dengan agenda seterusnya, iaitu pembentangan slot pertama yang bertajuk Sumber Halal, Kewajipan atau Pilihan, yang akan dikupas dengan lebih lanjut oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said. Sebelum saya menyerahkan pengendalian majlis ini kepada yang berbahagia penceramah kita yang pertama, suka untuk saya bacakan sedikit biografi beliau. Yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said merupakan Dekan Pusat Sains Kemanusiaan UMP dan telah berkhidmat di Universiti Malaysia Pahang selama 14 tahun. Sejarah pendidikan beliau ialah diberikan ijazah sarjana muda. Beliau telah mendapat anugerah ijazah sarjana muda bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Mesir. Seterusnya menyambung di peringkat sarjana dalam bidang pengajian Islam dan syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya di peringkat Doktor Falsafah, beliau telah di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Sains Malaysia dalam bidang pengajian Islam. Beliau juga merupakan panel akidah dan syariah di bawah bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam Pahang. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said untuk mengambil tempat di hadapan dan seterusnya mengendalikan sesi pembentangan ceramah beliau. Dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Farid, mengarah program Konvensyen Halal dan Ekonomi Islam Fadil Ustaz Asnur. Seterusnya pada barisan staf UMP dan yang diraikan dikasihi para tetamu yang sentiasa mencari halal dan thayyibat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Muzi tadi, seminar Konvensyen Halal ini merupakan rentetan daripada seminar halal yang bermanfaat. Dan insyaAllah saya yakin pimpin ataupun Pusat Islam akan menganjurkan setiap tahun memandangkan kerana halal ni isu yang sentiasa bergerak pantas dan perlu kita ambil perhatian. Lebih lagi kerana ada isu-isu BMF Buy Muslim First yang penting lah. Dan saya yakin dan tahniah diucapkanlah kepada pimpin kerana terus memperjuangkan seminar-seminar seperti ini. Alhamdulillah. Sebagaimana yang tuan-tuan maklumkan tadi, saya merupakan tentang yang tamu lah pada pagi ini. Sedikit untuk pengetahuan, di UMP dia ada tim halal. Tim halal ini terdiri pada dua grup kumpulan. Satu daripada para ustaz lah, yang bahagian syariah, dan yang kedua pada teknikal di bahagian teknologi, food technology. Dan baru-baru ini kami dipanggil oleh UMT Universiti Malaysia Terengganu untuk menganjurkan khusus halal eksekutif. Untuk pada timur ni ada dua organisasi saja yang diberi lesen oleh JAKIM untuk menghalalkan, untuk menganjurkan halal eksekutif ni. Yang pertama di Politeknik dan yang kedua ni kami lah di UMT. Untuk makluman awal insyaAllah. Baik, tajuk yang saya diamanahkan tuan untuk memberi kepada kita untuk menyampaikan. Saya ni mungkin macam ceramah tu sebab biasa ceramah. Style ceramah lah. Sumber halal, kewajipan atau pilihan.
halal, kewajipan atau pilihan. Hari ini kita terdedah dengan halal dan halal muslim. Itu yang dia lah. Jadi hari ini kita akan membuat pilihan lah. Halal semua halal, tapi halal macam manakah yang lebih baik? Itulah kita perjuangkan. Kalau tuan-tuan perasan dalam setiap kali khutbah Jumaat kita ada sebut belilah halal muslim, produk muslim yang utama. Baik, kembali bertajuk tuan-tuan. Mencari halal adalah suatu kewajipan. Ini semua tahu lah tapi practicality macam mana? Praktikal dia ubah kita tuan-tuan. Cuba cek, saya mau balik sos tomato kita, sos cili kita. Kalau di masjid tu saya sangat perasan kalau air lah tuan, kita masih lagi mengguna air mineral yang bukan produk muslim. Memang ada seorang daripada kita, yang pimpin ni dia tukar lah. Kalau yang pimpin ni tuan-tuan tengok yang ni, yang ni nampak macam pimpin punya tapi sebenarnya daripada gaul. Kita beli, kita buat yang baru ni. Kita minta maknanya dipromosikan. Kita minta yang asalnya gaul tu lah kan, tapi tukar pada ni. Maknanya hari ni gaul lah sebenarnya. Itu sebenarnya cerita je lah Okey, saya pernah ditangi oleh seorang remaja lah, Muslim dia kata, Ustaz boleh tak hantar air di masjid? Saya kata boleh. Adalah dia punya komisen dia kan. Cuma bila saya semak-semak, bila tengok dia muak kata, bila kita letak dalam mesyuarat, dia kata, Ustaz ni air ni bukan daripada produk Muslim. Tuan-tuan jadi saya rasa, oh betul juga. Benda tu simple tuan, tapi benda tu kita kena cakna lah. Saya pun berhubungi dengan adik tu yang jadi dealer. Saya kata, boleh tak adik bertukar pada yang produk Muslim dan dealer yang Muslim kan? Kami akan support. Di sini nampak peranan tuan. Bayangkanlah semua masjid, berapa masjid di Kuantan? 400 lebih masjid. Semua menggunakan produk air air produk kita lah tuan, air gaul. Bayangkan mana kan, sampai kamu air telaga tu kering kan? Mungkin kering kan? Tapi insya-Allah tak kering kan? Sebab kita ada niat kan? Baik. Okey, Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat surah Baqarah ayat 8, Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tengok terjemahan keterangan ayat ni, wahai sekalian manusia, semua manusia, bukan setakat muslim saja, non muslim. Allah Ta'ala perintahkan makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, halal dan thayyibah. Jelas halal dan yang baik. Tapi ada juga kawan ni, seorang kawan saya Dr. Farhan daripada UM, dia mengkaji, ada ustaz kata yang tak halal tapi baik. Dan kajian hadis dia lah tapi kita jangan makan lah tuan, mana tu? Sebab tak halal tapi baik dia tu Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Syaitan ni musuh kita tuan. Musuh kita yang menyebabkan kita tak pilih halal. Malah satu tuan-tuan tengok dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Adam dan Hawa dijadikan. Lepas jadikan itu, maka Allah Ta'ala suruh syaitan iblis sujud pada Adam. Tapi syaitan iblis tak nak sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa? Dia aba wastakbar. Dia ego. Kata Adam daripada tanah, kami berapi. Maka syaitan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan kekal dalam neraka. Cuma sebelum tu syaitan kata, bagi dia umur panjang, dia akan goda anak Adam ni, dan engkau akan lihat bahawa Allah Ta'ala sedikit saja anak Adam yang bersyukur. Tuan-tuan maka Adam ketika dah Hawa disuruh oleh Allah Ta'ala, makanlah makanan yang nak makan. Makanlah, minumlah apa yang di syurga ni, tapi jangan dekat satu pokok saja. Tuan-tuan, nak cerita halal lah. Betapa susahnya sebenarnya kita ni nak cari yang halal. Akhir sekali tergoda juga Adam, pokok satu tu lah. Kalau kita bayang tuan dalam syurga ni ada berbilion pokok, gamaknya lah. Satu pokok je yang
disuruh Allah jangan dekat. Tapi akhirnya itulah takdir Tuhan lah kan, faham? Cumanya nak beritahu setan tu licik. Betul dalam ayat ni, di ujungnya setan. Setan lah antara musuh kita, menyebab kita tak pilih produk yang halal. Kita terpesona produk-produk yang tidak halal. Itu maksud dia. Baik, kalau tuan-tuan tengok ayat ni, petunjuk dan kaedah beramal dengan ayat yang sudah nampak ni. Pertama, perintah Allah Ta'ala kepada manusia hendaklah makan minum dari sumber dunia, tanaman, binatang dan alam sekitar. Tapi yang halal lah, kalau binatang tu sembelih lah. Yang kedua, makan dan minum mesti sumber yang halal dan baik. Sumbernya di mana? Kan? Tadi kita kata sumber. Kewajipan kita sumber. Hari ni nak beli ikan, beli ayam, sumber di mana? Kan? Itu kewajipan kita lah. At least kita tahu bukanlah nak terselidik tu kan. Taklah selidik kan satu persatu. Kita tengok apa yang zahir. Yang ketiga, perintah Allah Ta'ala agar tidak tergoda bisikan syaitan yang sentiasa ingin memastikan anak Adam makan dan minum dari sumber yang haram. Itu tugas syaitan. Padahal ikhlas tuan, ikhlas lillahi ta'ala, kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Ya Allah, kami nak mati dalam keadaan dahi berpeluh tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu hadis menceritakan tanda-tanda kematian. Tanda kematian baik adalah dahi seorang tu berpeluh ketika meninggal dunia. Tadi kontra dengan Piramli. Piramli kata mati senyum kan. Kalau mati senyum mati nak iman. Sebab tidak dalam Islam mati dalam keadaan dahi berpeluh. Senyum dan senyum tu nombor dua lah kan. Kalau tak berserinya muka dia ustaz. Tapi dalam hadis dahi berpeluh. Jadi bila dia panggil Arkin Jabir bila ulama bahas dalam fiqh hadis, apakah maksud dahi peluh tu? Maksudnya dia kata antaranya mencari yang halal. Susahnya mencari yang halal. Itulah rizak dia. Dahinya berpeluh ketika mati, dosanya diampunkan. Tuan-tuan nampak? Maknanya mencari yang halal ni, rizak dia dekat mati tu. Antara je lah. Iaitu kita dapat kejayaan. Susah kan? Kita pergi Tuna Manja contohlah. Tuna Manja nak pergi BDM jauh sangat, contoh kan? Contoh. Tapi at least kita beli produk Muslim. Pilih mana dia, masa dia kena ada saji contohnya. Kan, kena ada apa lagi produk-produk Muslim kan yang kita tahu lah. Jadi benda tu kita tengok mana. Susah kan? Beli kat anak, ayah beli dia ayam mana, sama je. Jangan, kita Islam kena susah sikit memilih. Dan rupanya ada kesan masa mati esok bi'arkin jadi laki ni berpeluh. Baik, halal thayyibah, halal satu makanan dan minuman itu berkaitan dengan sumbernya. Cara perpuasan, permis dan tempatnya. Jika ia berkaitan dengan haiwan, hendaklah disembelih mengikut ketentuan syarak. Ini pun isu sembelih kan. Kita ni JAKIM lah, logo lah. Baik kita kalau dah logo tu ada, itu pihak JAKIM, pihak Mu'ib, Jaib yang bahagian halal ni dia lah yang kena tengok. Kita nak tengok tak ada kemampuan kita lah kan? Jadi ada logo tu, kita ada sandaran lah. Sandaran kita memilih yang halal. Kadang-kadang haram satu makanan dan minuman bergantung pada sumber dan bahannya, cara perpuasannya dan keadaan permisnya. Misalnya makanan dan minuman yang berproses menggunakan dan mengandungi bahan yang haram seperti lemak dan daging babi, anjing dan haiwan. Saya pernah dihubungi oleh doktor, profesor, saya lupa nama WTM, sekudar kata, ustaz pernah tengok tak tentang udang galah dia kata. Udang galah di rompin. Orang tu pergi ke rompin lah, dia udang galah kecil kan. Itu nama syarikat. Kata ustaz, kata, tak tahu tak kata, udang galah jantan dah bertelur sekarang ni. Saya kata, betul orang. Betul dia kata. Sudah pula ada isu benda tu. Isu mayah kan. Sudah. Udang galah jantan bertelur. Dan telurnya lebih besar dan lebih banyak daripada udang galah betina. Halal ke haram ustaz? Sudah ustaz. Baik, halal haram kita tak boleh hukum ustaz. Teknikal. Saya kata macam mana prof dia boleh bertelur? Dia boleh bertelur sebab disuntik dengan hormon. Sekarang ni pasar di Singapura, pasar ada Singapura kita
tak mampu nak beli mahal tu kan. Tapi sedap kata Allah lah tak makan lagi. Tapi MP pun akan ternak udang juga. Tapi ni udang yang halal lah insyaAllah. Dia bukan insyaAllah ada seorang profesor dia sedang buat udang. Jadi dia kata hormon tu dari mana hormon tu? Dia cerita mula lah, saya kata ustaz, hormon tu daripada negara Israel. Jadi kena siasat. Itu Prof, kita kena tengok dulu kajian sebab kita ni, kami asatizah ni bahagian syariah tuan. Bahagian food teknologi teknikal dia kena kaji benda tu. Kami tak ada kepakaran. Kami menunggu daripada dia. Saya ada pengalaman di Jepun. Saya dah 2 kali ke Jepun kan. Dilantik sebagai fatwa komiti bagi satu syarikat Muslim Professional Japanese Halal Association, MPJA. Kata ustaz, setiap kali mereka bersidang di Jepun, tuan, Jepun ni negara yang progres sangat cepat. Setiap minggu kami ada meeting Skype. Tanya ustaz, macam mana ni, macam ni, boleh tak luluskan? Kadang-kadang isu tu kita di luar jangkaan kita. Ada orang kata ustaz bahawa ni nak dapatkan halal untuk tampal koyok tu. Dia nak seperti halal, dia keluarkan tampal koyok tu. Dia nak halal. Halal apa? Plastik tu. Jadi kita tu siasat tuan, plastik ni bermana, apakah komponen dia? Ini orang sains. Kalau komponen dia daripada benda-benda yang halal. Dan yang terkini pula dia menyamak satu chemical tu, dia kata menggantikan air dan juga tanah. Boleh tak ustaz? Kita faham tuan, sambuk ni air tanah je. Ini dia kata walaupun dia chemical, peranan dia macam tanah tadi tu, macam air. Tuan nak beritahu lah isu-isu semasa kan. Nak beritahu. Saya muak di MUI, Majlis Ulama Indonesia. MUI kata halal setelah mereka siasat bahagian teknologi dia boleh guna. Jadi kita pun kepakaran lah, terhad dan diorang akan. Baik, turutan sumber halal, Rasulullah SAW dalam sabdanya maksud mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Baik, Islam dituntut supaya mencari yang halal. Mencari yang halal adalah wajib, hukum dia wajib. Kita tentu anak-anak kita, saya di masjid pun beritahu berjemaah tolong beli. Alhamdulillah akhirnya terkubur juga pasar mini. Di Masjid Lama tu ada pasar mini. Kita tengok sale pun alhamdulillah, walaupun kita taklah semurah tu dah manca, tapi kita pastikan murah daripada sekitar kedai tu, kita cuba murah walaupun 5 sen dan 10 sen. Tapi nak beritahu, nak cuba, nak minta orang Islam ni carilah yang Muslim. Maknanya umat Islam disuruh mencari, kalau ia makanan dan minuman, carilah benda-benda halal lagi baik, yakni suci, bersih dan berkhasiat. Kalau jajan tu, Maggi tu, tuan-tuan tengoklah macam mana. Sekali mungkin boleh kot. Kalau kau semua botak kepala tu Begitu juga dengan mencari dan pilih restoran, kedai makan dan gerai makan. Carilah dan pilihlah yang benar-benar jamin halalnya, bersih, kemas dan menyenangkan selera. Ada logo halal ni. Yang malu tanya, kadang kita malu dan tanya kan. Ayam penyet halal. Ada logo halal tak? Ada. Kadang daripada western kan, tengok, tanya ataupun tengok dalam web kan. Kalau tak, kita akan di-charge sebagai orang yang tidak mahu mencari yang halal. Yang lebih sedih lagi, kita bertentangan dengan ayat tu. Wajib tanya, jangan malu tanya kan? Sebab kita buat benda baik kita bersalah. Baru ni isu secret recipe, itu juga dalam NSAID viral. Tanya kawan-kawan dia Jakim, ini tahun bila ustaz? 5 tahun lepas. Tuan-tuan, itulah maknanya kadang-kadang kita ni kalau benda yang tak pasti, janganlah cuba viral. Kalau pasti betul, silakan. Sebab terpalit dengan dosa juga. Dosa fitnah. Ini yang kita bimbang. Baik, kejuruan dan keikhlasan teramat penting berusaha dipastikan oleh orang Islam, termasuk tukang masak, bantunya, dan penting juga punya sifat jujur, amanah dan takwa. Tukang masak tuan. Kalau kita nampak tukang masak rambut panjang, tengok pemotor, itu pun kita dah berkata-kata nanti ni, halal kata halal kan. Jadi Islam suruh tengok kan. Semayang tak semayang tak tahu kan. Tapi tengok buatan tahu. Sebab hati kita tuan-tuan, kalau jujur ikhlas tu, Allah akan bantu kan.
hati tu akan berkata-kata, tak boleh ni, salah ni. Tapi kalau kita kata lawan juga, nafsu pula akan berkata-kata, buatlah, orang tak nampak, sekali je. Tuan, nafsu, hasutan pada syaitan. Sebagaimana kisah di zaman Khalifah Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila seorang gulam pengembali kambing digoda, diuji supaya menjual kambingnya. Ini kisah kan, semua orang tahu lah kisah ni kan. Umar menguji seorang kanak-kanak yang dia mengembali kambing, ratusan kambing, bahkan kita ribuan kambing. Kata, anak boleh tak beli? Saya beli. Saya beli harga, tapi tak payahlah beritahu kepada tuan, kata. Ambil duit tu. Tuan-tuan, ini yang saya bimbang anak-anak kita sekarang ni. Nampak, daripada kecil tuan-tuan, kena ada akidah yang kuat sebenarnya. Hari ni berlaku kemurungan, mental illness, yang saya yakinlah antara sumbernya akidahnya tak kuat. Akidahnya tak mantap. Dia tak faham konsep akhirat. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi dalam sabdaan dia kata, dulu aku larang kamu ke kubur, ziarah kubur. Sekarang ziarah lah. Kenapa tuan-tuan? Dulu, pemula Islam dulu, akidah orang jahiliah, dia kalau pergi kubur, dia akan mesti jumpa dengan kubur-kubur yang biasa berkat. Macam kita lah, betul-betul minta ekor kan. Jadi Nabi larang. Sebab apa? Kalau begitu khurafat. Setelah Islam kuat akidahnya, Nabi kata ziarah lah. Sebab akidah dah kuat. Akidah dah kuat, ziarah kubur. Kenapa? Kubur tu Nabi kata boleh ingat akhirat dan boleh ingatkan dunia ni sementara. Zuhud, sederhana. Tuan-tuan, cuba kita tahu bayang kita hari ni ingat akhirat tak? Rasa-rasa je. Saya bimbang jadi macam orang Singapura kan. Orang Singapura remaja je, bila dia disuruh oleh guru dia, okey, kamu semua hari ni lukis gambar seekor ayam. Apa yang lukis kan? Dia lukis per ayam. Sebab tak jumpa ayam, asyik makan KFC je. Itulah ayam, Kentucky Fried Chicken. Jadi itu gambaran dunia kan, ayam. Akhirat, boleh tak ingat akhirat kalau kita pergi Mega Mall, Tunas Manji contohnya kan. Di masjid, alhamdulillah lah. Jadi bimbang macam tu, banyak akidah je lah. Betul hari tu kalau tuan-tuan tengok, banyaklah kes-kes kemurungan dah. Universiti, di sekolah, pelajar cuba bunuh diri. Kenapa? Tertekan hidup. Dalam Islam tuan-tuan, last kali kalau tertekan macam mana pun Nabi kata, sebutlah, ya Allah, matikan aku. Sekiranya mati ini mendatangkan kebaikan tuan. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini mendatangkan kebaikan. Itu last word. Bergantung dengan Tuhan juga. Bukan nak terjun tingkap. Itu yang berlaku ni. Baik, nak ceritanya mana akidah tuan. Kata, dia tetap kata, memang Tuhan tak nampak dia apa, tapi di mana Allah? Fa'aina Allah. Saya bersepah dengan kawan saya dan pengusaha daripada, dia asalnya tentang kejuruteraan, bidang kejuruteraan. Lepas tu dia kata kejuruteraan ni banyak syubhah Ustaz, saya berhenti lah. Saya buat ayam. Dia kena ayam, ada hilang. Tapi kata Ustaz, rupanya cabaran pula dari segi pekerja pula, amanah. Dia kata, ya Allah Ustaz, saya tak ada sendiri tak? Ada sendiri Ustaz, tapi dia pandai pula tutup gitu, shift. Kita tak dapat detect Ustaz kata, tapi kita rasa ada hilang daripada duit. Tuan-tuan, maknanya kita pun rasa macam tak seronok dengar. Kenapa? Tidak ada amanah, tidak ada kejujuran dan keikhlasan. Sedangkan budak kecil boleh, budak kecil tahu dah halal haram. Tapi yang agak tak kecil ni, ambil juga kan. Itulah yang kita lemah. Dan itu sebab apa akidah penting. Amanah natijahnya takwa. Tentu ada orang buat kajian, apakah beza integriti dengan amanah. Kalau tuan tengok integriti, integriti ni kalau kita kaji, dia tak sampai ke amanah, dia tak sampai ke takwa. Integriti hanya daripada barat bersekitar tentang organisasi dia. Sedangkan amanah melahirkan takwa. Jadi amanah lah yang
dititik beratkan dalam Islam. Rasulullah bersabda, maksud semua daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka api neraka adalah lebih utama menyeksa. Dan kalau kita baca macam ni, kalau iman tu ada, takut tu macam Ibn Sirin Ibn Sirin tuan-tuan, bila orang minta fatwa pada dia, berubah muka dia. Berubah muka dia sebab takut beri fatwa. Kita hari ni beri fatwa, gembira je, betul lah tu, halal, betul kan. Maknanya begitu layak ni. Kalau orang yang mengerti, faham, takut ni ambil yang haram ni. Sebab apa? Neraka dekat Allah. Nilai seorang pengembala yang beramanah, tulus dan bertakwa itu, jika ada pada seorang pengetua restoran, peniaga, tukang sembelih, tukang masak, pekerja, bantu seluruh umat Islam dan manusia. Dan, jadi lega gitu kalau ada bantu, ada pekerja yang amanah. Ini cabaran kan. Pasti tak akan timbul lagi penggunaan CD dan logo halal yang palsu, yang telah tamat tempoh. Ini kunci-kuncinya tidak amanah kan. Logo halal ada besar, tapi rupanya dah tamat expired tempohnya. Buat juga kan. Kadang-kadang cabaran juga kan. Orang yang buat halal ni, apa niat dia? Sebab halal dan tuan bukan banyak sangat, tapi untung je. Kalau saya tengok ke Jepun tu kan, dia kata kami ustaz, kalau halal saja, dia kata tak cukup makan ke apa. Mana siti halal, terpaksa bisnes lain pula kan. Baik, amaran Nabi Rasulullah berkata, Rasulullah amat kasih kepada umatnya supaya tidak diseksa oleh api neraka. Mudah-mudahan sikap kewaspadaan umat Islam terhadap halal haram ini menyelamatkan kita, anak isteri kita, ahli keluarga dan umat Islam seluruhnya dari siksaan api neraka. Jadi hadis tanda kematian yang baik kan. Maknanya kematian yang baik antaranya dahi peluh tadi kerana apa? Mencari yang halal berbanding yang haram. Susahnya hidup, maknanya akhirnya dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hidup kita lebih sihat, bersih dan sejahtera jika badan sihat, akal dan jiwa akan sihat, jika jasmani dan rohani kita sihat, dan mudah kita melaksanakan ibadah dan pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu niat kita. Makan benda yang baik sebab nak sihat. Kenapa nak sihat? Sebab ibadat. Dalam Islam ni kita sihat bukan setakat nak sihat saja, tapi kena relate dengan ibadat. Ada orang tanya, kenapa jogging? Saya jogging ustaz sebab nak sihat. Kenapa nak sihat? Sebab nak jogging. Kenapa nak jogging? Sebab nak sihat. Kalau itu saya dah tahu rugi kita. Kita kena ada juga nasihat sebab nak jaga keluarga, jaga anak-anak, dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah perlu itu. Baru ni ada kawan saya cerita pengalaman dia kata, ustaz, di Kampung Tiram, di pusat Kampung Tiram ada kes main bola, akhir sekali tiba-tiba pengsan, meninggal dunia. Ini contoh lah kita tahu kan. Kalau kita main apa niat kita main pusat, main badminton malam-malam, mesti kena betul niat. Kalau sekadar niat menyebut kawan-kawan, rugi. Niat nak sihat, silaturahim, dan last sekali nak ibadat pada Allah Ta'ala. Itu penting. Dan kita meninggal dunia pun, saya yakin kematian kita berbaloi. Sebab apa? Diniatkan kerana lillahi ta'ala. Baik. Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan isu hal-hal ini, beberapa faktor perlu diambil perhatian kan? Di antara ambil ni, yang pertama, bidang dan pengeluaran makanan dan barang gunaan serta perkhidmatan semakin maju. Di kalangan pengeluar berlumba-lumba mengeluarkan barangan dan perkhidmatan masing-masing dengan pakai kaedah yang menarik untuk tujuan pemasaran. Hakikatnya ramai di kalangan kita hanya mengetahui sebahagian sahaja serta halal, suci dan baik barang-barang makanan atau perkhidmatan yang dijual di pasaran. Masih banyak barangan makanan dan gunaan serta perkhidmatan di pasaran yang kita tak tahu secara halal. Tahu. Kalau tak tahu, kita tinggal tuan, sebab syubhah. Kita bimbang syubhah. Kalau yakin silakan kan. Kalau tak yakin, elok tindakan kita tinggal. Baik, sebagai contoh, berluasanya ubat-ubat yang dikaitkan dengan kekuatan tenaga batin dan rawatan kecantikan yang dijual di kedai-kedai kaki lima. Berlaku kan. Tengok muka dipakai, tengok terbakar kan. Tengok rosak muka. Sebab nak cantik, tapi kita ambil je produk yang tak tahu halal ke haram. Begitu juga kempen-kempen yang perniagaan cepat kaya yang operasi melalui internet dan keadaan-keadaan biasa. Semuanya menuntut kita agar berhati-hati dan terjerumus pada yang haram dan bahayakan diri. Banyak kan. Tapi manusia ni bila terdesak, dia nak juga kan. Dia nak. Walaupun dah tahu dah tak ada halal,
tapi buat juga. Jadi hati-hati yang ni. Yang kedua kata kebanyakan kita Islam menjadi masyarakat pengguna, bukan menjadi masyarakat pengeluar. Ini realiti Inilah satu cabaran besar pada kita dalam menghadapi isu makanan dan barang-barang gunaan. Oleh itu menjadi fardu kifayah kepada umat Islam menghasil dan menggunakan bahan makanan dan gunaan serta perkhidmatan penggunaan harian, kerana ini akan lebih menjamin kehalalan dan kesuciannya. Kena ada muafakat. Muafakat bantu produk Muslim walaupun taklah secanggih yang non Muslim, tapi kita niat tu kan Allah. Daripada masyarakat pengguna menjadi masyarakat pengeluar. Baik, di samping peranan memperkasap ekonomi umat Islam dan sekaligus mengelak pergantungan pada masyarakat lain, kita mengantung pada masyarakat non Muslim contoh, gantung pada mereka. At least kita berdakwah juga pada dia kan. Saya pun kalau saya tengok dari Taman Tas lah kan. Saya lahir di Kawasan 8. Ni ada kampung saya ramai. Waktu 8 ada orang Cina, Taman Tas tu duduk di rumah, menyewa di rumah orang kita. Dengan tak ada tandasnya, air telaga dia ambilnya, tu asal usul dia tu. Bila kerajaan bagi dia rumah di Taman Tas tu, boleh hidup di Taman Tas. Asal dia miskin belaka. Tapi saya bayangkan daripada saya kecil dulu, lahir dulu sampai hari ni, berapa gerak jauh Islam di kalangan orang Cina. Saya kata kena Jakim kena ambil peranan juga lah saya kata. Saya Jakim berapa orang? Ada ustaz orang Islam, orang Cina Islam, ada berapa ramai? Nanti tengok dulu tu. Saya kata kita kena buat, mana kita kena dakwah lah betul Takkanlah selama 20 tahun tak ada yang masuk Islam. Mesti ada tak? Mana kita kena improve mereka ni. Mana Islam lah Sesungguhnya inilah tanggungjawab fardu kifayah yang perlu diperjuangkan secara bersepadu, berterusan dan bersungguh-sungguh. Baik, yang ketiga, pentingnya tentang isu halal ini ialah kerana ia mempengaruhi tingkah laku kita. Anak-anak kita tuan tengok, anak-anak yang makan yang halal, insya-Allah tuan. Anak-anak yang makan yang haram ada kesan dia. Sebab dosa ada kesan pada kita Jadi apa yang kita makan, kita apa yang kita makan. Kita apa yang kita baca Kita bimbang jika makanan dimakan dengan selalu bertukar menjadi darah daging ada sumber pada syubhah ataupun dari sumber yang haram, akan menjadikan kita manusia yang keras hati, malas beribadah. Subuh lah Kalau anak saya kata bapak payah Subuh kata beritahu awak tunggu dekat katil tu, bangun subuh. Selagi tak bangun jangan keluar. Kamu susah. Itu rasa makan halal. Kalau makan tak halal tuan lagi lah kamu. Suka menerima kebenaran dan sukakan maksiat dan sebagainya, maka kesudahannya akan menerima padah azab seksa daripada Allah Ta'ala. Baik. Ini ayat yang hadis yang biasa kita baca. Innal halal bainun haram bainun wa bainahuma umur mustasyabihat. Maksud sungguhnya yang halal itu terang, jelas, dan yang haram itu terang dan dunia terdapat perkara yang syubhah. Yang syubhah ni tuan-tuan, yang kita bimbang, yang tak terang halal dan haramnya, yang tak diketahui oleh manusia. Orang yang melihara dirinya daripada perkara syubhah adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang tergelincir ke dalam perkara syubhah akan masuk ke dalam perkara haram, laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat larangan, akhirnya lalai dan masuk dalam tempat larangan tersebut. Jadi contoh yang syubhah kan, pertama makan dan minum daripada luar negara, makanan dan minum luar negara, walaupun daripada negara Islam yang tak ada pengesahan tanda halal oleh negara tersebut atau daripada Jakim. Ini pertama. Janganlah cepat-cepat nak makan, sabar dulu tengok. Sebab ada syubhah kita tak yakin. Di airport tuan coklat. Kalau pergi tuan biasa pergi ke KLIA tu banyak kan coklat. Majoriti coklat tak ada halal pun situ. Kadang tengok daripada negara Islam pun ada kan. Tapi atas kita lah. Kalau kita yakin halal, makanlah. Tapi kalau kita tak yakin, jadi syubhah. Kalau syubhah, tindakan kita apa? Tinggalkan. Ada bawah tu jual kopi dia RM30 secawan. RM30. Kata bazir beli. Dia kata ustaz tak rasa lagi dia pun. Kalau tak rasa, pasti nak lagi. RM30 secawan kan? Apa punya kandungan? Wallahualam. Tu pun mesti lah buat luar negara. Kalau halal boleh lah rasa kan? Kalau tak halal
Baik, makan dan minum di hotel, restoran, kafeteria, kopitiam, tak ada kelulusan JAKIM. Kelulusan halal berluar negara boleh ditikaikan sebab tak ada siapa yang boleh mengesahkan dan pantau kehalalan. Tuan-tuan, kita lah kan, ada program-program di hotel, kita ada pilihan lah. Kita ada jahit pun ada sini kan, make pun ada mana kan. Jahit, dia tahu di mana yang halal, rujuklah mereka kan. At least kita ada iman kan. Makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh syarikat bukan Muslim yang tak ada kelulusan halal dari JAKIM atau Jabatan Agama negeri masing-masing, itu pun syubhat. Baik, yang keempat, menerima hadiah dan atau hamper oleh instansi kerajaan yang menguruskan tender atau pembekalan barang-barang daripada syarikat burung yang ada kepentingan perniagaan. Dikuatiri ada unsur-unsur rasuah. Ini yang biasa. Kalau ikut pengalaman kawan saya tuan, memang ada pergi, walaupun institusi tu contohnya agama, institusi yang terlibat dengan keagamaan, sekolah agama, bila pergi ke bahagian makanan tu, kita tahu dia kata, tak ada benda sikit tu saya, kita orang ambil tender banyak ni. Yang tu saya minta maaf lah, kami tak terlibat dengan benda rasuah ni. Saya berhenti kerja masa bidang ni sebab nak cari halal. Tapi kalau awak kata macam ni pula, nak tanya pula benda tak dapat, itu berlaku tuan. Itu berlaku kita nampak benda tu macam biasa je lah, tapi benda tu tak boleh, itu boleh, haram. Apa saja sama ada pekerjaan, makanan, minuman di mana situ ada keraguan dan boleh menimbulkan fitnah atau kesangsian dikategorikan pada perkara syubhat. Melapor dalam pelaporan internet yang tak jelas skimnya dan menyebabkan skim cepat kaya, tidak ada perjanjian dan muamalah yang jelas mengikut sistem Islam. Ini banyaklah kes-kes kes-kes Allah Allah kan, pelaburan kan. Tuan-tuan mungkin lebih tahu lagi yang terlibat dengan mata wang apa semua kan. Baik, yang ketujuh, membeli, menjual, membuat dan menghisap rokok. Setengah ulama mengatakan haram dengan huraian yang terkini, manakala yang lain mengatakan makruh. Jabatan Fatwa Negeri Perak sebulat suara mengatakan rokok itu haram, disokong oleh Jabatan Agama Islam di Selangor. Walaupun Majlis Fatwa Negeri Islam dengan negeri tak 100% mengatakan haram. Bukankah perbuatan ini syubhat kan? Jadi kita haram, ini kita halal. Jadi kita mana satu tu Ustaz? Jadi itu ada unsur syubhat. Eloklah ditinggalkan, cubalah tinggal usaha. Niat Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Niat nak tinggal. Tapi belum jaya lagi. Maknanya. Yang ke-8, membeli lembu, kambing atau ayam daripada tuan binatang ternak yang tak menjaga binatang belaan mereka. Binatang tersebut dilepaskan dengan bebas. Ini berlaku dah di kampung kita dah. Dia kata, Ustaz, kat binatang ni kalau kita burung dia tak besar dia tu, kita lepas lah. Lepas dia besar, biak. Memanglah biak kan. Tapi masalahnya makan rumput orang, makan pokok orang kan. Sebab tu zaman dulu ada orang sebelum pergi haji tu dia kata minta halal sekampung dulu kata, sebab pergi lembu dah makan orang tak halal orang. Jadi unsur syubhat unsur syubhat, tak nak benda tu lah. Baik, habis itu jadi 8 lah contoh tadi antara syubhat. Tuan boleh kiaskan lah yang kita ada tak benda-benda yang syubhat, yang meragukan. Kalau ada, tindakan kita tinggal. Baik, demi menjamin makanan, minuman dan barang-barang gunaan yang kita guna halal, suci dan selamat, terdapat beberapa langkah yang perlu dijadikan panduan bersama. Itu pertama, mengenai ketinggian sapi, betapa besar yang tuan syarak dalam melihara halal dan haram. Ingat, Allah Ta'ala perintah kita jaga halal dan haram. Bukan sekadar ulama ni, Allah Ta'ala dan juga Rasulullah. Yang kedua, kita wajib memastikan makanan, minuman, ubat-ubatan, barangan gunaan dengan logo halal yang sah. Kita wajib kan. Yang ketiga, memastikan program-program di hotel memiliki sijil halal. Buatlah di hotel mana-mana pun, janji hotel itu ada sijil halal, dapur halal. Ini usaha kita usaha kita. Yang keempat, memastikan makan minum hanya saudara milik umat Islam. Kalau boleh carilah Islam kan. Macam kopitiam kadang-kadang kopitiam kemaman. Allah Allah lagi Muslim kan. Saya tak pernah pergi kopitiam kan. Tentang biasa pergi tahu lah kan. Ini usaha kita tapi ingat tadi kita tahu kan, kesannya ketika kita nak nazak itu kesan tidak melibatkan diri sebarang perniagaan yang mengandungi unsur gharar, tipu dan riba. Kalau ada unsur gharar, tipu, riba, tinggalkan. Baik, kesimpulannya memastikan sumber yang halal adalah sesuatu yang wajib. Itu akhirnya. Jadi
sumber halal ni maknanya kita kena cari usaha lah maknanya. Benda yang kita masing-masing kena ambil tindakan tuan. Tapi benda ni akan berlaku sekiranya kita ada kekuatan iman juga kan. Iman, amal, ikhlas. Sebab mencari yang halal ni atas kekuatan iman masing-masing. Kadang-kadang tahu kan, tapi buat juga. Itu iman lah Tengok subuh tuan. Kadang-kadang tanya ayanda-ayanda yang tua-tua kan. Kadang-kadang motor pun turun ayam, tapi subuh datang. Mana kekuatan dia datang subuh tuan. Tengok pada tulang 4 kat dia dah tak kuat dah. Tapi rupanya iman. Iman lah tuan yang menggerakkan kita membuat kebaikan. Ada masa lagi sore? Sebenarnya itu tak? Itu tak saya. Saya nak kongsi dengan pengalaman sikit di Jepun. Ada sikit slide saya nak kongsikan. Tuan ada sikit kisah masa di Jepun dulu. Jepun adalah satu negeri yang kerajaan dia bagi dana. Bagi dana banyak juga, ratusan ribu juga untuk kalau ada rakyat dia yang buat kilang halal. Jepun ke Islam kan? Tapi dia nampak untung halal tu. Dan saya dilantik oleh syarikat dia lah, MPGA ni, sebagai komiti halal dia. Kami kurang, saya bahagian syariah, yang seorang lagi bahagian daripada Fatih Kimia Dr. Farhan, dia bahagian technical food lah. Syarikat yang tuan, dia mengeluarkan antaranya adalah daging. Daging lembu wagyu. Wagyu tu kalau harga dia mahal tuan, sekilo dekat 1,000 gambarnya. Tapi ada buka kedai, buka di Sedang sekarang ni. Tuan rasa boleh di Sedang. Dia owner dia buka di Sedang. Owner yang sama. Jadi rupanya daging ni mahal. Sebab apa tuan? Sebab bila kita makan itu dia tak lekat di lidah, di gigi kita. Dia tagline dia cair di mulut. Maknanya sedap sangat lah. Tanya kawan-kawan yang pergi Jepun je, kami pun tak merasa lagi Ustaz mahal tu. Saya merasa lah sebab orang sponsor tu kan. Pergi orang sponsor lah, rezeki lah. Rezeki apa yang kita tak nyangka kan. Rezeki dari Allah Ta'ala. Sebelum saya bertugas di BMP ni, saya bertugas di PSDC. Di PSDC dulu, memang setiap tahun company akan hantar ke Jepun. Saya kata, bila lah giliran aku nak pergi Jepun. Sampai berhenti kerja tak dapat lah pergi Jepun semua orang atas-atas. Tapi rupanya Allah Ta'ala kan. Betul rezeki kita hamkah. Rezeki bukan apa yang kita nak, tapi apa yang kita dapat. Jadi bersyukurlah apa yang kita dapat. Okey. Ini Kak Lan, Kak sebagai halal panel members. Okey, saya yang terkini saya pergi ada 3 orang daripada Indonesia kan. Saya dah lama. Yang ni umur dia 80 tahun. Ini bagian kamu lah. Ini bagian syariah. Dia pemusi MUI tu. Banyak juga masa dia pemusi. Jadi bagian teknikal. Ni suami dia orang Malaysia. Jadi sekretari dia. Yang belakang ni semua panel-panel lah. Datang ke syarikat ni dia audit kan. Audit sebelihan dan audit barang-barang yang kita keluarkan halal. Satu-satu tanya. Soalan banyak kan. Tanya satu-satu kan. Jadi detail dia tanya tu. Soalan dia pun sewa besar ni pun tuan-tuan sewa dia mahal Jadi dalam meeting tu tanya soalan banyak kan. Tanya macam mana produk halal, macam mana nak tengok macam mana perjalanan. Siapa panel-panel dia. Ni di belakang tuan kilang Shobi ni kilangnya berada di selatan Jepun. Nak pergi sini pun jauh pedalaman. Kilang ni lah yang disponsor oleh kerajaan. Besar kilang ni. Dalam tu dia proses lembu wagyu. Ni lembu. Seekor ni hampir 1 tan berat.
memang tak boleh pegang. Kalau kita pegang, kita tumbang. Dia macam kaki dia pendek sikit. Warna hitam semua. New Zealand pernah nak buat macam ni juga, tak jadi. Mungkin iklim di Jepun lain, kan? Kalau tu ambil anak dia bawa Malaysia, tak jadi juga pun ni. Itulah maksud dia. Ni dia akan masuk di sini. Dia akan sembelih dan dia akan tembak pangkan. Pangkan dia tembak dulu bagi pensan, dia akan sembelih lah. Tukar sembelih dia pada Indonesia. Indonesia 3 orang, gaji tukar sembelih sana pun agak okey juga lah gaji dia. Lengkap kan tak pakaian tu kan. Ada 3 orang di Indonesia. Saya pun muramah dia macam mana buat tak apa SOP yang Jakim nak kan. Seronok tak di sini saja? Seronok mesti panas je, sejuk tak seronok? Sejuk kan. 3 orang, mesti 3 orang tengok. 2 orang sembelih, seorang tu halal checker, tengok, dia check. Betul tak? Urat apa semua. Ini bagian sebuah kilang. Dia ada kan halal dan non halal. Dia kena asingkan. Halal dan non halal bersama. Dia semua ikut. Itulah kelebihan Jepun ni. Apa arahan Jakim, ikut belaka. Ni kan. Sebab nak halal masa ikutlah. Ini dah soal. Semua main gantung kan. Tak ada lah main bawah ni kita kan. Dia main gantung. Pakai tangga naik atas. Buang di dalam. Ni non halal tempat dia. Dia kalau reject kan. Kalau dia pamkan tadi tu, kalau getak reject. Jakim tak nak. Tapi halal sebab sembelih. Dia akan edarkan di produk dalam Jepun lah. Tapi untuk import daripada ke Malaysia dan ke Indonesia, mesti yang tak boleh getak ni. Maksud tembok tu. Dia kalau dia tak duduk diam, getak. Kalau duduk diam, okey lah. Ni okey. Acceptable lah. Dia terima. Ni okey. Sebab tak ada getak. Pasal ni. Ini time, ini dapat. Kawan apa? Mentian perkhidmatan berkenaan. Dapat kata ni halal ni kan. Ni halal daripada dia, halal daripada dia. Semua ada sistem. Mesti ada prayer room. Dia buat juga. Bapak dah ikut. Mesti ada apa ni? Surau. Buat walaupun tak sembahyang pun. Yang sembahyang 3 orang lah. Surau paling besar 3 orang sembahyang. Sebab kena bukan? Kan? Tengok bersih. Bersih ni memang bersih tuan. Dia kalau bersih ni memang Tuhan je lah kan. Aib bagi dia. Tapi orang kata sebab je lah Jepun ni masalah dia juga tu kan. Bersih-bersih. Tapi bersih tu kan orang. Orang tengok, kompeti nak tengok, Jakim nak tengok. Tapi hakikatnya tak bersih juga belakang-belakang. Sebab kita buat kerana Allah kan. Di mana-mana pun kerana Allah. Tapi tidak macam dia lah kan. Dia buat kerana apa? Dari kepentingan dia. Wallahualam tuan-tuan. Saya setakat dulu lah apa yang sempat saya sampaikan pada pagi ni. Nak buka kan? Buka sikit lah soal jawab. Kalau ada soalan tadi. Kalau ada soalan, silakan. Pertama mengenai logo halal logo halal adakah ada dicetak ataupun diberi kan. Yang keduanya ASB, amanah saham mudah. Yang pertama tu dia dicetak. Tapi setelah mendapat kebenaran dia ada dalam dia punya SOP dia, masuk dalam web dulu, isi tu punya alamat apa ni apa semua tu. Dan sekali bila setuju dah bayar fee semua tu, datang dalam cek, maka dia beritahu boleh cetak yang halal. Boleh awak sendiri tapi nombor tu tak dapat. Ada nombor dia. Ada nombor. Ada nombor dia. Nombor original tu ada ya. Kalau dia kita mati menipu, kena dia. Lepas tu kita report tu kan.
Tapi itulah kembali pada integriti lah kan. Kadang orang cetak nipu dia juga. Kadang expire pun letak lagi kan bawah kan. Kalau letak expire tak letak lah. Baik, yang kedua SB tu, ini sensitif sikit je. SB ni tuan-tuan, saya nampak dia ada itulah kan, dia macam tadi lah. Ada yang kata halal, ada yang kata tak halal. Pendapat macam ni. Jadi kalau macam tu berlaku, apa benda kita? Dia dah macam terletak dalam syubhah. Sebab ada yang tak solid macam kan, tak solid. Dan saya tanya kawan saya sendiri yang terlibat dengan SB ni, dia kata benda tu dia tak tetap. Ada masa dia halal. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Ada masa dia tak halal. Sebab kadang-kadang perniagaan tu dia ada persen-persen dia. Jadi tak konsisten kata. Tak boleh dia kata halal-halal, tak boleh. Tak boleh kata haram-haram, tak boleh juga. Jadi macam ada syubhat. Kan? Meninggalkan yang syubhat, itulah yang terbaik. InsyaAllah kita niat tu. Niat kenapa kita niat tak join? Sebabnya macam syubhat. Niat tu pun saya rasa cukup bagus lah kan. Jadi kita minta Allah Ta'ala bantu je lah. Sebab kita niat di hati kita nak buat yang terbaik. Wallahualam, mungkin ada pendapat lain. Silakan. Assalamualaikum. Suara kuat boleh. Tuan ada sebut tadi mengenai chemical tu untuk samak tu. Baik. Sampai setakat mana perkembangan chemical tu sekarang? Okey. Adakah dia dapat kelulusan daripada pihak JAKIM untuk digunakan untuk kita Baik. samak? Itu satu. Yang kedua, ayat ni PMF kan? Itu yang satu lagi tu. Itu yang premium. Rasa bukan tu. Okey, yang pertama tadi tentang apa tadi? Chemical, okey. Chemical, okey di Jepun kita tuan bila kita sebut isu halal di Jepun ni, kita tak boleh banding dengan Malaysia. Dia baru lagi diperkenalkan halal. Baru lagi nak terima halal lah kan. Sebab itulah tuan pergi di Jepun tu, ada dalam satu kedai tu ada produk Muslim, ada produk yang non halal. Produk halal, non halal. Dan masih dapat kebenaran daripada halal di Jepun tu. Sebab dia masih lagi nak kenal halal lah kan. Kita pergi ke Sarawak lah kan. Depan tu halal, belakang tak halal. Macam itulah situasi dia. Baik. Okey. Dan chemical tadi tu, setakat ni JAKIM tak ada keluar lagi kenyataan. Yang keluar kenyataan adalah Majlis Ulama Indonesia. Setelah mereka kaji lah. Sebab Indonesia tuan-tuan, dia punya tim sangat besar, tim halal dia. Dan memang kalau tuan-tuan nak pergi